Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita teruskan sesi pembelajaran kita. Kali ini masih lagi dalam unit 20, warisan berharga. Cuma kali ini kalau ikut buku teks, kita nak belajar ataupun kita nak asah kemahiran menulis dan juga mengujarkan dialog. Mengujarkan dialog ni berdialog lah. Teks perbualan tu. Cuma disebabkan kita tidak dapat belajar secara bersemuka ataupun secara live Google Meet tu. Jadi saya ubah sikit supaya sesuai dengan aktiviti kita, dengan pengisian kita kali ini. Ubah sikit untuk sesuai lah. Jadi pada akhir sesi nanti, kamu perlu menjawab 8 soalan pemahaman berdasarkan 2 bahan yang kita kaji. Berdasarkan 2 teks ataupun 2 bahan lah. Jadi kalau ikutnya kemahiran menulis dan juga ujarkan dialog. Tapi saya ubah untuk sesuaikan dengan kaedah kita belajar sekarang. Baik, terus ke muka surat 117 buku teks bahasa Melayu kamu. Dan kamu akan dapat lihat ada satu teks bertajuk Menimba Ilmu di Muzium Diraja. Jadi sebenarnya kalau mengikut buku teks, kamu perlu buat rangka karangan atau membina rangka karangan berdasarkan maklumat yang telah diberi. Tapi saya ubahlah, macam saya bagi tahu tadi, untuk kesesuaian dengan kaedah kita belajar sekarang. Jadi apa yang perlu kamu buat adalah baca dan faham setiap maklumat yang ada pada teks ini. Teks ini sebenarnya menyampaikan beberapa maklumat tentang pakaian yang di Pertuan Agong semasa istiadat pertabalan. Jadi penting untuk kamu tahu. Di negara kita ini ada yang di Pertuan Agong. Dan sewaktu pertabalan, apakah yang dipakai oleh baginda? Jadi kamu perlu tahu. Sebagai seorang rakyat Malaysia yang cakna, kamu perlu tahu. Baca dan fahamkan, kemudian cuba jawab 4 soalan yang berada di sebelah kanan itu. Yang pertama, siapakah yang menganjurkan lawatan sambil belajar ke Muzium Diraja? Siapa yang menganjurkan? Ada dalam teks. Kemudian, apakah tujuan lawatan ini diadakan? Pun ada dalam teks. Yang ketiga, senaraikan 4 pakaian yang digunakan semasa istiadat pertabalan yang di Pertuan Agong. Ada dalam teks. Dan yang keempat, siapakah yang di Pertuan Agong Malaysia sekarang? Yang ini tiada dalam teks. Yang ini kalau kamu tak tahu, kecewalah saya kalau kamu tak tahu siapa yang di Pertuan Agong di Malaysia sekarang. Kamu perlu tahu sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, yang ada semangat patriotik, yang sayang akan negaranya, perlu tahu siapakah yang di Pertuan Agong Malaysia sekarang. Baik, baca, fahamkan dan cuba jawab 4 soalan pemahaman yang telah saya senaraikan di sebelah kanan itu. Kenapa saya buat soalan pemahaman? Supaya kamu betul-betul faham apa yang kamu baca. Kalau saya tak bagi soalan pemahaman, kamu akan baca sekadar baca. Itu bukan baca. Itu bukan baca. Baca ni kita baca untuk kita dapatkan sesuatu, untuk kita fahamkan sesuatu. Itu baca. Seterusnya,
Terus ke muka surat 118. Muka surat 118 dan kamu akan dapat lihat ada satu teks perbualan bertajuk Tetamu dari Planet Zefira. Planet Zefira. Sebenarnya ini cerita fiction. Cerita rekaan yang ada unsur sains. Planet Zefira ni planet apa? Pernah ke kamu dengar planet Zefira? Pernah ke cikgu sains kamu ajar apa ni planet Zefira ni, berkaitan planet Zefira ni? Saya cikgu bahasa Melayu. Jadi saya tak pernah pula dengar planet Zefira ni. Kalau adalah nama planet Zefira tu, nanti bagi tahu saya lah. Saya tidak menafikan dan saya tidak mengiyakan kerana saya tak tahu. Okey, baik. Apa yang perlu kamu baca, apa yang perlu kamu buat, seperti tadi juga, baca dan faham setiap maklumat pada teks perbualan ini. Untuk apa? Untuk kamu cari jawapan kepada 4 soalan yang telah saya sertakan di sebelah kanan itu. Macam saya bagi tahu tadi, kenapa saya buat soalan ini, supaya kamu baca betul-betul, faham betul-betul untuk kamu cari jawapan, untuk kamu faham teks perbualan ini. Jadi sebenarnya teks perbualan ini tentang seorang ke seekor kalau makhluk asing. Seorang ke seekor. Kalau orang lah, ni makhluk asing. Jadi seekor ke seorang. Saya tinggalkan persoalan untuk kamu di situ. Baik, perbualan ini berkaitan dengan Amar, Kapten Amar, dan juga makhluk asing yang bernama Zef. Jadi kamu bacalah untuk kamu faham apa yang disampaikan, apa yang mereka bicarakan. Baik, soalan pertama, apakah maksud simpulan bahasa tangan terbuka? Cari jawapan dia. Yang kedua, nyatakan ciri-ciri kuih karas. Pernah dengar kuih karas? Pernah tengok kuih karas? Tak tahu? Jawapannya ada dalam teks perbualan itu. Dan yang ketiga, bahan apakah yang diperlukan untuk membuat kuih muruku? Bahan apa? Ada dalam teks. Dan yang keempat ni tiada dalam teks. Yang ini kamu perlu tahu sendiri. Kalau tak tahu, tanya mak kamu. Tak tahu juga, tanya nenek kamu. Tak tahu juga, tanyalah siapa-siapa. Melampau no kalau tak tahu. Senaraikan 4 kuih tradisional. Salah eja di situ. Tak apalah. Senaraikan 4 kuih tradisional. SIO sepatutnya. Baik, senaraikan 4 kuih tradisional kaum Melayu. Senaraikan 4 kuih tradisional kaum Melayu. Ada banyak. Kamu tahu makan je. Nama tak tahu. Jadi, tanyalah yang tahu. Baik. Sebenarnya kalau ikut muka surat ini, tajuk ini, kamu kena berdialog. Kamu kena mengujarkan dialog. Maksudnya kamu kena buat simulasi. Seorang jadi seorang jadi kapten, seorang jadi makhluk asing. Kalau dalam kelas, memang saya akan mintalah seorang jadi kapten, seorang jadi makhluk asing. Jadi ramailah calon makhluk asing dalam kelas. Ramai. Jadi sebabkan kita tidak boleh bersemuka, saya ubahlah sedikit agar kamu dapat juga sikit maklumat tentang teks perbualan ini. Jadi, itu saja untuk muka surat ini. Itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Jadi objektif kita tadi nanti pada akhir sesi kamu perlu menjawab 8 soalan pemahaman. Jadi teks yang pertama 4 soalan, teks yang kedua 4 soalan, 4 campur 4 8. Jadi saya harap kamu berjayalah mencari jawapan keempat-empat soalan tersebut. Jadi kita bertemu pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Belajar elok-elok. Jangan malas-malas. Aku
pangkan. Aku pangkan. Belajar elok-elok.